Assalamualaikum, nama saya Nur Akilah binti Abdul Rahim. Saya merupakan pelajar sarjana bagi pendidikan teknik dan vokasional. Hari ini saya nak mengulas sedikit mengenai falsafah yang diperkenalkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, iaitu falsafah Malaysia Madani. Teras pertama dalam falsafah Madani ni yang saya kaji dan pelajari ialah yang pertamanya adalah kemampanan. Kemampanan daripada segi apa? Kemampanan daripada segi mutu hidup masyarakat kita lah agar seimbang. Untuk teras yang kedua adalah teras kesejahteraan. Ianya mewakili huruf A lah bagi dalam perkataan kosakata Madani itu sendiri. So, kalau kesejahteraan ni kita boleh lihat bagi pendapat saya lah, apa yang Datuk Seri Anwar Ibrahim mahu terapkan adalah kesejahteraan dalam sosial kita, dalam ekonomi kita dan juga kesejahteraan dalam budaya ilmu kita. Kita nak lahirkan generasi yang sukakan ilmu. Itu antara Malaysia Madani yang konsep yang mahu diutarakan lah. Dalam perkataan Madani, merujuk kepada daya cipta, yang mana Malaysia sekarang ni sedang berupaya, sedang menjurus ke arah melahirkan insan-insan ataupun modal insan yang berdaya cipta, berfikiran kreatif dan inovatif. Itu yang Malaysia Madani ingin terapkan. Selain itu, untuk huruf A yang seterusnya, ia mewakili perkataan hormat. Hormat yang mana kita tahu di Malaysia ini terdapat pelbagai jenis bangsa, kaum dan agama. So, kita kena dalam masyarakat Madani sekarang ni, bagi saya kita perlu untuk sama-sama menghormati segala budaya ataupun perayaan yang ada di dalam negara kita lah. Mungkin sebagai orang Islam kita tidak menyambut perayaan-perayaan bukan Islam, tetapi kita menghormati mereka dengan kita tidak mengadakan sesuatu kontroversi ataupun apa-apa yang akan menyebabkan pertelingkahan. N diwakili oleh keyakinan. Keyakinan yang dimaksudkan di sini bagi saya adalah harapan semua rakyat Malaysia agar kita punya negara maju ke hadapan. Bukan sekadar maju, tapi juga mempunyai pemimpin yang amanah. Kita yakin pemimpin kita boleh amanah untuk membentuk dan mengajak Malaysia ini terkenal di mata dunia. Teras yang terakhir adalah I untuk ihsan. So, ihsan ni kalau kita tahu dalam bahasa Arabnya, ia lebih kepada sesuatu benda yang baik lah. Jadi apa yang saya lihat, masyarakat Madani ni ataupun falsafah Madani ni memupuk kita sebagai masyarakat untuk berlaku ihsan, tidak kira bangsa ataupun budaya ataupun kita punya susunan ekonomi lah, sosial ekonominya. So, kita semua perlu berlaku ihsan dalam segi ekonomi dan budaya. Sebagai rakyat Malaysia dan juga golongan muda di masa sekarang ni, saya berharap falsafah Malaysia Madani ini bukan hanya sekadar tulisan semata, bukan hanya sebaran semata, tapi direalisasikan dengan sebaik mungkin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama barisan pemimpin yang lain. Dan saya juga harapkan setiap daripada masyarakat Malaysia untuk cuba mendalami falsafah Malaysia Madani ini agar kita sama-sama berganding bahu, tidak kira budaya ataupun agama ataupun perbezaan apa sahaja, yang mana kita sama-sama terus ke hadapan untuk maju ke hadapan dan merubah Malaysia kita ke arah yang lebih baik. Terima kasih. Encik Rizwan, saya nak tanya apa pandangan Encik Rizwan tentang Malaysia Madani?
Okey, saya pada pandangan saya Malaysia Madani ini satu slogan kata ataupun satu konsep yang bagi penubuhan kerajaan negara Malaysia lah, yang ditubuhkan oleh Datuk Seri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi konsep Malaysia Madani ini dia berteraskan satu slogan atau satu ikhtiar kepada kewujudan negara Malaysia untuk memperbaiki ekonomi, budaya, sosio, inilah kita punya untuk membangun negara Malaysia ni kepada maju, kepada lebih maju. Pada pendapat Encik Rizwan, adakah falsafah Malaysia Madani ni boleh membangunkan ekonomi negara? Saya yakin falsafah Malaysia Madani boleh membangunkan ekonomi negara kerana Malaysia Madani yang dibawa oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia menekankan beberapa perkara, antaranya untuk memulihkan ekonomi negara yang kita tahu sedia maklum satu dunia pernah dilanda COVID-19. Jadi konsep yang dibawa ni amat sesuai untuk memperbaiki ekonomi negara. Di samping falsafahnya juga ada menyatakan untuk membasmi kemiskinan dalam kalangan rakyat Malaysia. Dan ini antara perkara yang amat penting lah dalam masalah negara Malaysia sekarang ni. Jadi golongan-golongan yang berpendapatan rendah, saya nampak Malaysia, kerajaan sekarang sangat menekankan dari segi bantuan, amat prihatin dari segi masalah keperluan asas, gaji, tangga gaji kerajaan juga dah naikkan, diperketatkan pada bulan Julai sekarang ni, minimum 1,500 bagi setiap pekerja setiap individu yang bekerja. Jadi itu amat baiklah, dan falsafah ni saya yakin boleh menaikkan ekonomi Malaysia. Okey, terima kasih. Okey, Encik Rizwan. Yeah. Pada pandangan Encik Rizwan, adakah masyarakat kita sekarang ni menerima kerajaan Madani yang Datuk Seri Anwar bawa sekarang ni? Saya yakin negara Malaysia sekarang sama-sama membina negara Malaysia Madani. Pertamanya saya rasa sebab negara kita terbina ataupun kerajaan pada sesuatu penggal terbina dengan adanya pilihan raya umum, dan pilihan raya umum tersebut telah dipilih oleh rakyat sendiri. Jadi atas dasar demokrasi yang kita amalkan sekarang ni, memilih pemimpin daripada kalangan pilihan daripada kalangan rakyat sendiri. Jadi rakyat pasti menyokong dengan kerajaan yang telah dipilih. Namun saya tak nafikan jugalah ada golongan pembangkang, jadinya sama ada nak terima ataupun tidak terima. Saya yakin kebanyakan rakyat Malaysia akan terima, sebab Malaysia Madani bukanlah sesuatu yang perkara yang buruk. Kalau kita baca, kalau kita study, kalau kita faham apa yang konsep Malaysia Madani yang dibawa oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, ia membina satu negara yang maju kepada lebih maju dan bersifat majmuk, sesuai dengan masyarakat Malaysia itu sendiri. Assalamualaikum Cikgu Jiha. Waalaikumsalam. Okey, saya nak tanyalah Cikgu Jiha apa pendapat Cikgu Jiha tentang falsafah Malaysia Madani? Falsafah? Falsafah. Okay, apa yang saya faham dalam Malaysia Madani ni, kalau ikutkan Malaysia Madani ni lebih kepada tertumpu ataupun fokus kepada masyarakat yang sekarang ni. Untuk kalau sekarang ni, kalau kita tengok ekonomi semakin meningkat, jadi dengan
adanya Madani ni sebenarnya dia membina semula ekonomi tu. Yang mana dia nak membina semula ekonomi, dia nak bantu masyarakat yang terutamanya golongan B40 ataupun masyarakat-masyarakat yang miskin supaya dapat menjana ataupun dapat membiayai kehidupan tu dengan baik. Cikgu Jiha, apa harapan Cikgu Jiha pada konsep Malaysia Madani ni? Harapan lah Harapan lah, okey. pada kita punya pemimpin ke macam mana lah? Okey. Saya punya harapan agar ekonomi kita ni dapat distabilkan semula lah, kerana nilai mata wang pun makin rendah. Jadi saya harap dengan wujudnya konsep Malaysia Madani ni, nilai mata wang stabil, barang pun tak adalah terlampau naik sangat kan. Jadi biar stabil, kita dapat membeli dan orang lain yang golongan biasa-biasa pun dapat beli, bukan sekadar T20 saja yang dapat beli. Okey, terima kasih Cikgu Jiha. Okey. Cik Zam, apa yang Cik Zam faham mengenai konsep Malaysia Madani? Konsep Malaysia Madani, pecahan dia pada empat elemen. Satu, ekonomi. Dua, etika. Tiga, nilai-nilai budaya. Okey. Empat, iaitu sosial ekonomi ataupun yang bersangkutan paut dengannya. Okey. Terjemahan ekonomi ialah satu, kestabilan politik. Kedua, integriti. Yang kedua iaitu sosial budaya, iaitu menghormati antara budaya di kaum Indonesia. Okey, Untuk sosial modal insan ialah itu meninggikan tahap kerja, meninggikan lagi kemahiran hidup. Yang keempat lagi tadi apa ya? Perpaduan. Inilah perpaduan. Perpaduan kaum ni tak boleh dipecahkan. Kalau pecah atau kalau diragut dengan perpaduan, diragut oleh setengah pihak, itu kita akan, maknanya satu peristiwa akan berulang kembali lah. Jadi kita tak nak tu semua. Jadi kita menghormati budaya mereka, mereka menghormati budaya kita. Okey. Satu Cik Zam, lagi satu. Apa harapan Cik Zam pada Malaysia Madani ni, konsep Malaysia Madani ni? Adakah Cik Zam rasa perlu ada penambahbaikan ataupun macam mana? Sebenarnya rakyat perlu dapat gambaran yang jelas dan tepatlah apa itu Malaysia Madani, sebab Malaysia Madani dilancarkan atau dikenalkan oleh PM melalui konsep kerajaan sekarang. Tapi rakyat tak dapat gambaran yang jelas. Kurang penjelasan lah kiranya. Apa itu Malaysia Madani. So kita harapkan ada penjelasan Kita lah. harapkan ada penjelasan yang dibuat bahawa rakyat tu benar-benar faham. Kalau kita tak faham sesuatu tajuk, macam mana kita nak laksanakan, nak kita buat kita nak buat perubahan kalau kita tak faham apa itu Konsep dia yang dibawa tu. Okey, terima kasih Cik Zam. Jangan baik. Okey.